الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول بالله التوفيق. Pertama sekali kita mengatakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Antara perempuan kita dalam sehari dua lagi insya-Allah akan menyambut Ramadan yang mubarak, dan saya mengambil kesempatan ini untuk memberi pesanan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan dalam kita memperbanyakkan amal ibadah di bulan Ramadan yang mubarak ini. Kita kena tahu bila kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memenuhi sifat yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kita selalu, kalau yang di Malaysia, kalau kita sembahyang subuh hari Jumaat, orang baca apa tu? Subuh Jumaat, surah Sajdah. Rakaat pertama kita baca surah Sajdah. Dan memang melalui hadis Nabi SAW, Rasulullah kerap membaca di pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat dia baca surah Sajdah pada rakaat pertama, dan rakaat kedua dia baca surah Al-Insan ataupun Ad-Dah, yang ada dua nama. Jadi di dalam surah As-Sajdah kita baca Allah Subhanahu wa taala dia sebut tentang orang yang beribadah ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka yang memisahkan, kalau junubuhum ni belasnya orang panggil apa? Kita baring ni kan, sisi kita ni, memisahkan sisi mereka ini daripada 'anil madaji', daripada katil-katil mereka. Beribadahlah, bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia sebut bila orang beribadah ni ada dua kondisi yang perlu ada pada dia, khaufan wa tama'a. Mesti dalam keadaan takut pada Allah Jalla wa Ala, dan wa tama'a. Wa tama'a ni penuh pengharapan, supaya kita beramal ini penuh pengharapan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Sebab itu di dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan Ramadan, Rasulullah SAW dia bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam satu hadis lain yang sahih juga disebut man shoma Ramadan. Ada kadang-kadang disebut man qama Ramadan, kadang-kadang disebut man shoma Ramadan. Ada juga hadis yang sahih disebut man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban. Mesti amal, mesti ada iman dan juga wahtisaban. Ihtisaban maksudnya sama dengan tama', penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita isi amal-amal di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan seterusnya dengan perasaan iman pada Allah, percaya kepada Allah, dan juga ihtisaban, pengharapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Setiap insan beramal mesti ada pengharapan supaya Allah terima, supaya Allah terima amalan kita. Jadi untuk itu, seperti mana kita janji minggu lepas, kita bawa lagi Husnul Muslim untuk insya-Allah kita kayakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dengan satu membaca Al-Quranul Karim, dan juga berzikir dan berdoa dengan zikir-zikir dan doa-doa daripada Nabi sallallahu yang sabit daripada hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa yang belum ada nanti boleh ambil, dan juga kalau nak ambil boleh kawan-kawan tuan-tuan untuk diedarkan, untuk kita sama-sama berdakwah sekadar yang kita mampu
mengajak orang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada nanti akan diadakan insya-Allah. Hasnul Muslim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kuliah kita yang terakhir sebelum kita berhenti Ramadan hari ini, kita sambung dengan kuliah akidah kita. Kuliah akidah yang lepas kita sebut tentang rasul-rasul bermula daripada rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama? Nuh alaihi salam, membawa tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Nuh. Pada siapa yang tak ada dalam kuliah kita sebelum ini ataupun miss beberapa kuliah sebelum ini, kita sebut bahawa Nuh, kalau mengikut pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, kalau dalam perbahasan kita kata pendapat yang kuat kita bagi pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih tak sama dengan pendapat jumhur. Kadang-kadang pendapat majoriti ada yang pendapat yang tidak rajih. Sebelum ni saya sebut kepada tuan-tuan dan puan, bila kita nak sebut tentang konsep maqasid syar'iyyah, saya sebut tentang pendapat Ibn Taymiyah berkenaan dengan talak, kan? Talak. Jadi pendapat yang dia keluarkan satu masa dulu, pendapat yang tidak majoriti, tapi sekarang ni orang dapati pendapat dia rajih, dan pendapat dia sekarang menjadi pendapat yang majoriti berkenaan dengan talak. Jadi rajih dengan majoriti ini, jumhur, tak sama kadang-kadang. Ada yang rajih tapi tidak jumhur, ada yang jumhur tapi tidak rajih. Tapi kadang-kadang ada yang jumhur dan dia juga rajih. Nah, jadi pendapat yang rajih berkenaan dengan rasul yang pertama adalah Nuh, rasul yang pertama. Sebab dibezakan antara nabi dan rasul. Nabi ini tuan-tuan dan puan, dari segi leksologi, kalau kita mengaji bahasa, nabi ini maksudnya orang yang terima sesuatu. Rasul, orang yang menerima sesuatu untuk disampaikan. Jadi berbeza. Sebab itu jumhur ulama dan juga pendapat yang rajih mengatakan bahawa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Sebab dia rasul yang pertama yang diminta supaya menyampaikan kepada umat. Sedangkan Adam hanyalah nabi dan juga manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahawa kita bawa banyak ayat-ayat di dalam surah Al-A'raf itu berkenaan dengan daripada Nuh alaihi salam sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesej yang dibawa ialah tauhid, menyembah Allah. Menyembah hanya Allah. Nah, tuan-tuan dan puan, kita nak mula hari ini dengan sedikit berkenaan dengan masyarakat musyrikin semasa jahiliyah. Sebelum bi'atsah. Apa maksud bi'atsah? Kita sebut banyak kali di sini lah. Bi'atsah, bila kita sebut bi'atsah adalah nabi diangkat menjadi rasul. Bi'atsah. Sebelum bi'atsah, masyarakat musyrikin di jahiliyah, kita tengok apa yang diceritakan oleh seorang yang bernama Abu Raja' Al-Utaridi. Saya tahu dia dapat hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia sebut tentang apa yang disembah oleh orang musyrik sebelum daripada bi'atsah, sebelum Nabi diutuskan menjadi rasul. Sembah batu. Kalau jumpa batu yang lebih elok itu, tukarlah. Kadang-kadang disembah satu lombok kotoran, dibawa kambing, lalu diperas susu di atas dudukkan sampah itu. Lepas tu dia orang tawaf keliling, ritual buat tawaf keliling dudukkan sampah itu. Itu cara sebahagian daripada riwayat-riwayat bagaimana orang jahiliyah beribadah, orang musyrik beribadah sebelum daripada bi'atsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Bukhari bila dia nak bawa hadis ini berkenaan dengan description Ar-Raja' ini berkenaan dengan cara-cara orang musyrik di zaman jahiliyah menyembah Allah, dia bawa ayat daripada surah Yunus. Surah Yunus ni surah yang nombor 10. Surah Yunus ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.